Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Hari ini kita menjangkau 12 Ramadan, iaitu fasa yang kedua di dalam bulan Ramadan selepas kita berjaya melalui fasa yang pertama. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan bincangkan satu surah yang menarik, iaitu surah Yusuf alaihissalam. Sebab apa kita sebut surah ini menarik? Sebab Allah sendiri menyifatkan bahawa surah ini mengandungi ahsanal qasas, kisah yang terbaik, kisah yang paling cantik. Apa kisah yang paling cantik? Iaitu kisah Yusuf alaihissalam. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Al-Quran, kita akan dapati bahawa kisah-kisah Al-Quran ini akan diceritakan di dalam pelbagai surah. Kisah Adam diceritakan dalam banyak surah dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim diceritakan banyak surah. Tetapi berbeza dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, A sampai ke Z semuanya diceritakan di dalam surah Yusuf alaihissalam. Dengan sebab itu surah ini digelar ataupun disebut sebagai ahsanul qasas, mengandungi kisah yang paling baik. Dan tema utama kisah ini adalah untuk mengkhabarkan bahawa Allah SWT mengetahui semua benda. Allah SWT mengetahui perkara ghaib. Allah mengetahui perkara yang kita sembunyi. Allah mengetahui perkara yang kita rahsiakan. Dan buktinya adalah sekalipun Al-Quran diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah mampu menceritakan kisah Nabi Yusuf yang berlaku pada zaman dahulu, berlaku banyak generasi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, dengan penuh terperinci, dengan penuh detail. Dan itu membuktikan bahawa Allah mengetahui perkara ghaib, perkara lepas, iaitu kisah Nabi Yusuf, perkara lepas lah. Dan kalau kita tengok dalam surah Yusuf, semuanya bermula dengan perkara ghaib. Semuanya penuh dengan perkara-perkara ghaib. Apa perkara ghaib tersebut? Yang pertama, kita tengok Nabi Yusuf pada permulaan surah, pada permulaan kisahnya, menceritakan berkenaan dengan mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Mimpi melihat bintang dan juga matahari. Kemudian Nabi Yusuf menceritakan mimpi tersebut kepada Nabi Yaqub, ayahnya. Kemudian Nabi Yaqub menyuruh Nabi Yusuf merahsiakan mimpi tersebut daripada pengetahuan abang-abang dia. Semua ini adalah menunjukkan kepada perkara ghaib, mimpi perkara ghaib, menyembunyikan kandungan mimpi daripada orang lain, itu juga adalah suatu bentuk rahsia. Kemudian kisah ini juga menceritakan berkenaan dengan saudara Nabi Yusuf yang merancang perbuatan jahat kepada Nabi Yusuf, dan mereka tidak mengkhabarkan kepada siapa tentang perancangan tersebut. Itu juga adalah rahsia di kalangan mereka. Kemudian mereka ambil Nabi Yusuf, mereka campakkan ke dalam perigi, tidak ada orang lain yang tahu. Mereka bohong Nabi Yaqub, ayah Nabi Yusuf alaihissalam, semata-mata mereka cemburu kepada Nabi Yusuf. Perancangan jahat tersebut dan perbuatan jahat tersebut tidak diketahui oleh sesiapa melainkan Allah SWT. Dan sekalipun Nabi Yusuf berada dalam perigi, Allah Ta'ala mengetahui tentang hal Nabi Yusuf. Allah Ta'ala mengetahui perancangan jahat saudara Nabi Yusuf itu, dan Allah memberi kemudahan kepada Nabi Yusuf. Allah tunjuk jalan, iaitu Allah menghantar pengembara yang singgah di perigi tersebut, dan dia terjumpa budak waktu itu, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu menunjukkan bahawa Allah menguasai perkara ghaib. Sekalipun kisah Nabi Yusuf ataupun perancangan jahat tersebut berjaya untuk mengaburkan, untuk memisahkan antara Nabi Yusuf dengan bapaknya Nabi Yaqub, tetapi semua itu berada di pengetahuan Allah SWT. Kemudian Nabi Yusuf dibawa ke Mesir. Nabi Yusuf dijual. Ada kisah berkenaan dengan Nabi Yusuf dengan Imra'ah Al-Aziz, yang mana Imra'ah Al-Aziz menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, menggoda dalam keadaan tidak ada siapa pun yang tahu, hanya Imra'ah Aziz dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pintu dikunci, berada di dalam bilik. Kemudian Imra'ah Aziz menggoda Nabi Yusuf supaya mendekatinya, tapi Nabi Yusuf tolak. Dan apabila kantoi perkara tersebut, Imra'ah Aziz fitnah Nabi Yusuf. Imra'ah Aziz kata Nabi Yusuf yang memulakan menggoda dia, sedangkan bukan macam tu. Nabi Yusuf yang digoda, bukan Imra'ah Aziz yang digoda. Sekalipun berlaku penyelewengan fakta, tetapi Allah tahu hakikat yang sebenar. Menunjukkan kisah ini juga berkaitan dengan situasi ini, juga berkaitan dengan perkara ghaib. Kemudian Nabi Yusuf di dalam penjara. Apabila dalam penjara,
Nabi Yusuf ada dua orang kawan yang sama-sama berada dalam penjara, dan mereka minta Nabi Yusuf AS untuk mentakwilkan mimpi mereka, dan Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi mereka. Dan takwil mimpi ini juga adalah ilmu yang Allah kurniakan kepada Nabi Yusuf, yang mana itu juga adalah sebahagian daripada perkara ghaib. Tidak ada orang yang boleh mengetahui mimpi orang lain, kan? Saya mimpi, orang lain tak tahu. Hanya saya saja yang tahu apa yang saya mimpi. Tetapi Nabi Yusuf dikurniakan oleh Allah ilmu ghaib, iaitu dia tahu takwilan kepada mimpi orang lain. Kemudian ada kisah lain yang mana Nabi Yusuf bila dibebaskan daripada penjara, Raja Mesir pula mimpi. Raja Mesir mimpi bahawa ada lembu-lembu yang gemuk dimakan oleh lembu-lembu yang kurus. Kemudian tanaman, ada sebahagian tanaman yang elok, sebahagian tanaman pula kering, tidak ada zat dan sebagainya. Nabi Yusuf diminta untuk mentakwilkan mimpi Raja Mesir tersebut, dan Nabi Yusuf takwil. Sekali lagi, itu adalah perkara ghaib. Dan Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi tersebut, mengatakan bahawa kita akan menghadapi kemarau, dan kemarau itu sangat dahsyat. Maka kita disuruh untuk simpan stok makanan dengan stok yang mencukupi. Dan perkara itu berlaku, menunjukkan bahawa Nabi Yusuf mengetahui perkara ghaib dengan izin daripada Allah SWT. Kemudian barulah Nabi Yusuf diangkat menjadi pemimpin Mesir, berada di kalangan orang-orang atasan di Mesir. Kemudian barulah Nabi Yusuf bertemu semula dengan Nabi Yaqub, yang mana mereka itu terpisah dengan sangat lama. Sejak daripada zaman kanak-kanak Nabi Yusuf sampailah zaman dewasa Nabi Yusuf, barulah dipertemukan semula. Ghaib yang sangat panjang kemudian dipertemukan oleh Allah. Dan pada waktu itulah kesedihan Nabi Yaqub, yang mana beliau, baginda, sedih sebab berpisah dengan Nabi Yusuf sampai buta matanya. Pada waktu itulah barulah kegembiraan itu kembali semula. Apa kaitan kisah ini dengan faedah yang kita mungkin akan sebutkan? Faedah kisah ini adalah ingin mengkhabarkan bahawa, yang pertama sekali, untuk mengkhabarkan bahawa Allah SWT mengetahui perkara ghaib. Sekalipun kisah ini berlaku pada zaman dahulu, tetapi Allah boleh menceritakan secara detail, secara terperinci pada zaman Nabi Muhammad SAW dan kekal sampai hari ini. Kemudian kisah Nabi Yusuf ataupun surah Yusuf ini diturunkan di Mekah. Pada zaman Mekah, pada zaman Makkiyah, kita dapat tahu dan kita semua maklum bahawa Nabi diuji dengan sangat dahsyat. Quraisy menentang Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW. Kaum kerabat baginda juga menentang dan sebagainya. Nabi Muhammad menghadapi ujian yang sangat berat. Allah SWT menurunkan kisah ini untuk bertujuan memberi motivasi kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mencekalkan hati Nabi Muhammad SAW. Dan Allah ingin mengisyaratkan, sekalipun ujian banyak dihadapi oleh Nabi Muhammad di Mekah, tetapi di pengakhiran nanti, di suatu masa nanti, suatu masa yang akan datang nanti, Islam akan menang dan Islam akan berada di atas. Maka Allah SWT menceritakan, menurunkan kisah Nabi Yusuf ini untuk mengkhabarkan bahawa Nabi Yusuf dulunya diuji dengan ujian yang sangat besar. Dipisahkan dengan Nabi Yaqub, dibuang ke dalam perigi, kemudian digoda, kemudian masuk penjara. Sekalipun banyak ujian yang sangat besar itu, tetapi di akhirnya kegembiraan, dan Allah SWT membalas semula ujian-ujian tersebut dengan sebuah kemenangan, kegembiraan, apabila Nabi Yusuf bebas dan berada di antara pembesar Mesir dan bertemu semula dengan Nabi Yaqub AS. Maka perkara itu juga yang digunakan sebagai motivasi kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun Quraisy menentang Nabi Muhammad SAW, sekalipun ahli Mekah menentang Nabi SAW, sekalipun hati Nabi gundah gulana, tetapi jangan takut, jangan gentar. Allah ingin khabarkan kepada Nabi Muhammad, jangan takut, jangan gentar, jangan sedih, sebab kelak akan ada kemenangan kepada Islam. Dan kemenangan tersebut sekalipun berlaku kemudian perkara ghaib, dan Allah ingin mengkhabarkan bahawa Allah mengetahui perkara ghaib, nanti pasti Islam akan menang. Dan itulah kisah Nabi Yusuf dan kisah pengajaran yang dapat diambil daripada surah Yusuf AS. Dan yang utama sekali adalah untuk menceritakan bahawa Allah SWT maha mengetahui dengan perkara ghaib, sama ada masa depan ataupun masa lepas ataupun masa sekarang ini. Dan yang kedua adalah untuk mencekalkan, menjadi motivasi kepada Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaum yang menentang baginda Nabi, dan juga kepada kita sebagai motivasi
sekalipun kita diuji dengan pelbagai perkara pada hari ini sebagai contoh, tetapi kita kena rasa bahawa Allah SWT di sebalik ujian yang kita hadapi, pasti ada hikmah dan ada kemenangan yang kita akan dapat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.